Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi saya sebenarnya baru buka kitab yang baru kan tuan-tuan. Kalau ada sesiapa yang ada kat rumah boleh bawalah mulai mana kata minggu 2 minggu akan datanglah Baik, iaitu saya pakai kitab Al-Imam Tirmizi, kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Sebelum tu kita nak tahu kitab apa ni, Syama'il Muhammadiyah ni. Jadi kitab ni merupakan kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah, yang bermaksud kesempurnaan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disusunkan hadis-hadis berkaitan dengan peribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kitab ni disusun oleh Imam Tirmizi dan telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan orang kata tuan-tuan kita nak kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak tahu melalui inilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Dalam bab ni, dalam kitab ni tuan-tuan, menceritakan tentang pelbagai ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 56 bab. Kita akan bacakan satu-satu bab tiap-tiap minggu tuan-tuan. Kadang-kadang satu minggu mungkin tak habis, satu bab sampai tak habis. Baik. Yang mana antaranya ada cerita tentang ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari inilah kita akan masuk. Cerita tentang khatamun nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uban Nabi, pakaian Nabi, cincin Nabi, baju besi Nabi, topi besi Nabi, serban Nabi, semualah berkenaan dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pepatah Melayu selalu cakap apa, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita tuan-tuan nak bersama-sama, nak dihimpunkan bersama-sama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lah kita sebagai umat dia, kita nak kena kenal peribadinya baginda Rasulullah SAW. Nak kenal peribadi Rasulullah macam mana? Di samping kita belajar sirah nabawiyah, kita belajar juga hadis-hadis berkaitan dengan ciri-ciri peribadi baginda Rasulullah SAW. Jadi antara hadis-hadis yang ada dalam kitab ni Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, melalui hadis-hadis ni kita nak tengok macam mana rupa Nabi, macam mana makna kata kehidupan Nabi, apa makanan Nabi, apa kesukaan Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana hari ini manusia, orang-orang idola mereka, mereka minat pada seseorang tokoh dan sebagainya. Mereka tahu sedikit semua latar belakang. Kadang-kadang dia tahu, ini pemimpin sekian, lahir kat mana, lahir tahun berapa, apakah pekerjaan dia sebelum berkecimpung menjadi pemimpin negara. Semua dia hafal. Tetapi bagaimana kita tanya, tepuk dada tanya iman kita, bagaimana kita kenal akan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana inilah tiap-tiap tahun kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun, makna kata, dan juga kita pun mengaku sebagai umat dia, yang mana kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama-sama baginda serta mendapat syafaat baginda. Maka mana kita kenal baginda, pribadi Rasulullah SAW. So hari ini tuan-tuan saya bawakan kitab ni, moga-moga kita dapat sama-sama kita kongsikan. Tak lain tak bukan, pertamanya ada penghayatan kita, penghayatan kita terhadap junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ni kita akan tahu macam mana kehidupan Nabi. Tuan-tuan, selalu kita dengar je kan kisah-kisah, tapi kita nak tahu macam mana penghidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini nanti akan cerita macam mana tilam Nabi. Tilam Nabi pun cerita tuan-tuan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, ada tokoh-tokoh yang mana yang pernah cerita pasal penggunaan tilam? Tak ada kan? Kes mahkamah adalah, jangan cerita tu dah lama punya kes. Tuan-tuan. Baik, jadi mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, tokoh ulama, mana kata ulama ke tokoh apa ke, tak ada. Tak pernah dia cerita macam mana keadaan tempat tidur dia dan sebagainya. Tapi Nabi SAW ada. Tu lama lagi, belum sampai kita tajuk dia, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sunat penterjemah dia kata banyaklah benda-benda ni. Bila kita baca kitab ni, pertamanya banyak digalakkan setiap kali dengar nama, bukan digalakkan, dituntut. Setiap kali kita dengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia baca selawat. Ini untungnya kita baca hadis. Duduk pengajian hadis, kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarnya nama Nabi, sebut sallallahu alaihi wasallam. Untung kita duduk nama pengajian hadis, tuan. Kemudian menyebut nama para sahabat penuh penghormatan, seperti memulakan dengan menyebut Sayyidina bagi lelaki, Sayyidatina untuk perempuan. Manakala di akhir nama sahabat menyebut radhiyallahu an, ataupun radhiyallahu anhuma, jikanya berdua lah. Selalunya sahabat yang kita sebut berdua siapa? Selalu sahabat-sahabat yang ada ibnu depan dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tu sebut dua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa dia kata dua? Maknanya kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kepada kedua-duanya. Dua-dua siapa? Kalau Ibnu Abbas tadi kepada Abbas, pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas, pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu an. Dan juga yang keduanya sepupu Nabi sendirilah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Jadi tu sebut radhiyallahu anhuma, dua. Baik, kalau sahabat-sahabat ramai disebut radhiyallahu anhum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Sunat juga dalam kita baca hadis Nabi ini dalam keadaan bersuci, berwangi-wangian, membaca atau mendengar hadis-hadis baginda dengan penuh beradab. Hari ini minta maaf tuan-tuan, tadi saya nak cepat tak sempat pula tadi. Imam Malik kalau nak baca hadis, dia akan mandi dulu, dia akan pakai wangi-wangian, pakai jubah yang terbaik, pakai serban, dia akan sampaikan hadis. Hari ini saya pakai serban tuan-tuan, pakai minyak wangi, tapi lupa, tak sempat pakai jubah. Hari ini saya pakai baju ni, baju rehan dia tuan-tuan. Baik, kain gombang pula, tuan-tuan. Tak sempat pula nak pakai jubah, insya-Allah lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam kitab ni ada beberapa istilah-istilah lah. Nanti kita akan dengar perkataan hadatsana, iaitu guru membaca hadis dan murid mendengar daripadanya, telah diberitahu kepada kami, maksud dia. Kalau hadatsani, telah diberitahu kepada saya, maksud dia. Baik. Kemudian murid membaca hadis di sisi guru, guru mendengar dan mengesahkannya, akhbarana. Baik, dan sebagainya lah. Ada istilah-istilah dia, tuan-tuan. Baik, nanti kita akan baca lah hadis ni, tuan-tuan. Baik. Jadi nama Imam Tirmizi yang sebenarnya yang menyusul kitab ni, Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami Al-Buri Ad-Darid At-Tirmizi. Gelaran dia Abu Isa, Imam Abu Isa. Imam Tirmizi, tapi makna kata nama dia Abu Isa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Okey, baik. Kita akan masuk bab yang pertama dalam bab ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bab yang pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, tuan-tuan, iaitu bab tentang menceritakan ciptaan, yakni tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman
an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bisabati ba'asuhullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa aqama bi Makkah asyara sinin wa bil Madinah asyara sinina wa tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si sittina sanah wa laysa fi ra'sihi wa liyahtihi isruna sya'ratan bayda. Baik, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud hadasana oleh Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas daripada Rabi'ah bin Abdul Rahman yang telah mendengarkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih dan tidak terlalu rendah. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Orang Melayu cakap apa? Ikal. Ikal, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika usia baginda 40 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika usia baginda 60 tahun. Tidak terdapat di kepala dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam 20 rambut yang berwarna putih. Ni hadis yang pertama. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Banyak tak kesamaan hadis yang kedua. Hadatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri, hadatsana Abdul Wahhab al-Saqafi an Humaid Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama'atan laysa bil tawil wala bil qasir hasan al jism wa kana sa'ruhu laysa bi ja'din wala sabati asmar laun iza masya yatakaffa'u. Baik, jadi maksud dia hadasana Humaid bin Mas'adah al-Basri, hadasana Abdul Wahhab as-Saqafi daripada Humaid berkata daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh baik, rambut baginda tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih kemerahan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan. Nak menunjukkan apa? Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam jalan dalam keadaan cepat. Baik, tuan-tuan, dua hadis kita dengar ni nak menyatakan apa? Pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang diriwayatkan ni siapa? Semuanya perkhabaran, tuan-tuan kalau dengar riwayat daripada sahabat ni, dapat perkhabaran daripada siapa? Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni, tuan-tuan, dia merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ingat kita je ada PA. Nabi pun ada PA tau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita miskin, tak ada harta nak bagi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi apa dia kata? Aku tak ada apa-apa harta ya Rasulullah, aku ada anak ni. Anak ni lah aku bagi untuk khidmat padamu ya Rasulullah. Jadi dia berikan anak dia Sayyidina Anas bin Malik ni untuk berkhidmat pada junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Jadi dia bagi umur dalam keadaan budak-budak lagi. Jadi tuan-tuan, nanti kita akan baca lagi banyak lagi hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri fizikal, ciri-ciri Nabi SAW ni. Kebanyakannya semua
hadis-hadis ni diriwayatkan seorang sahabat-sahabat yang ketika bersama-sama Nabi, ketika tu umur dia budak-budak lagi, muda lagi. Tuan-tuan, sebab apa? Tuan-tuan tengok ciri-ciri budak-budak. Budak-budak kalau tengok kita macam mana? Kan? Budak-budak kalau tengok orang dewasa, dia perhatikan perangai bapak dia. Dia tengok dia. Itu sebabnya kadang-kadang orang kata apa? Mak ayah ni ada cerminan pada anak dia. Kan? Mak ayah ni adalah cerminan kepada anak. Sebabnya, jadi itu sebabnya dengan siapa dia bercampur, dengan siapa dia sering berada, dia akan dapat influence dia. Pasal apa? Budak-budak dia tengok, bukan tengok kosong. Dia tengok, dia akan jadikan contoh tauladan. Jadi tuan, dia akan tengok betul-betul, dia akan perhatikan betul-betul. Sebab kan, jenis mak bapak suka cakap bahasa kasar, mencarut-carut tu yang kadang-kadang dia, anak-anak ikut kat sekolah, dia test pula perkataan tu dengan kawan-kawan dia. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi budak-budak dia akan tengok. Jadi Sayyidina Anas ni, dia antara sahabat yang beruntung, umur dia muda, dia dah duduk bersama-sama Rasulullah. Mak dia hadiah sebagai pembantu Rasulullah SAW. Siapa lagi? Antara ni juga Nabi SAW ni, pakcik Nabi Abu Talib, antaranya juga pakcik dia juga tak apa-apa, berada, miskin. Jadi ketika itu Abu Talib ramai anak. Jadi mana kata dibagi-bagi untuk jaga dalam penjagaan penjagaan. Antaranya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dijaga oleh pakcik Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas jaga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Maka Sayyidina Ali ketika mana muda dia, ketika dia kecil dijaga oleh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antara yang muda-muda yang beruntung. Kenapa? Ketika umur muda, ketika anak-anak lagi dapat duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam kitab sirah, antara orang yang muda-muda peluk Islam, sahabat-sahabat yang mula-mula peluk Islam, antaranya apa? Salah seorangnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali ni radhiyallahu an ada juga keistimewaan. Itu sebabnya kadang-kadang kita sebut panjang sikit pun tak ada masalah lah. Sebab apa? Ini keistimewaan daripada para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Kan? Kita sebut Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Ada orang dia kata bila sebut karamallahu wajhah Syiah, la ilaha illallah. Bukan. Ini satu keistimewaan pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Baik. Kenapa? Sayyidina Ali ni pada umur kecil, pada umur muda dah peluk Islam. Kemudian dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada wajahnya. Kenapa? Muda-muda, kecil-kecil lagi dah tak nak setembah, dah tengok tak nak tengok berhala. Itu sebabnya dia dimuliakan pada wajahnya. Dan yang keduanya tak nak tengok kemaluan sendiri. Sebab dari ahli adabnya memang tak elok sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi itu sebabnya digelar kepada Sayyidina Ali karamallah wajah, yang dimuliakan ke atas wajahnya. Jadi kalau kita tak sebut panjang boleh tak? Sebut salah satu pun boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu boleh, Sayyidina Ali karamallah wajah pun boleh, tak ada masalah. Panjang terus lagi bagus. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallah wajah boleh, lagi bagus. Tapi teks yang apa teks yang Jabatan Agama dah buat untuk sembahyang tarawih tu dah cukup lah. Jangan pandai-pandai nambah-nambahkan, terbelit pula lidah kan Pak Bilal kan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu radhiyallahu anhu. Sudah boleh belit pula kan lidah kan. Ikut je lah yang Jabatan Agama dah tulis tu. Ya Allah. Baik. Jadi kenapa? Untungnya muda-muda kecil-kecil. Itu sebabnya dalam hadis-hadis berkenaan ciri-ciri fizikal Nabi SAW diriwayatkan oleh mereka. Pasal dia, inilah budak-budak dia akan selalu tengok Nabi SAW. Kalau yang dewasa-dewasa, kita pun sama tuan-tuan. Kita contoh tak payah kan, Nabi memanglah jauh sekali, kita tak dapat jumpa lagi. Mudah-mudahan kita dapat jumpa tatap wajah Nabi di akhirat kelak tuan-tuan.
Mana kata tak payah kata Nabi lah tuan-tuan. Kalau muka ulama lah, ulama-ulama besar lah. Tuan-tuan, contoh Datuk Noh lah, contoh lah apa-apalah, tak kisahlah. Ulama-ulama lah, mufti ke siapa ke, tuan-tuan boleh tengok muka dia lama-lama macam itu? Boleh? Jangan cakap saya pun tak boleh. Segan, kita segan, betul tak? Betul tak? Segan Allah, tunduk kita, betul? Nampak ulama jangan cakap ulama. Lain-lain pun sama kadang-kadang kan. YB pun kita segan, tapi bab minta duit tak segan, tuan-tuan. Minta peruntukan, tuan-tuan. Jadi mana kita tunduk je, kan? Jadi apatah lagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain nak tengok wajah Rasulullah, segan-segan lah. Takkan dia nak tengok menongak ke Rasulullah, tak, segan. Tuan-tuan, ni manusia mulia ni, bukan manusia calang-calang. Itu sebab dia nak tengok muka Nabi SAW, segan-segan. Jadi berbeza dengan budak-budak. Budak-budak dia tak ada masalah, dia tengok, dia suka. Apatah lagi Rasulullah SAW ni orang yang ceria. Rasulullah SAW semua orang dia layan. Yang dewasa pun dia layan, yang tua pun dia layan, budak-budak pun dia layan. Allah, seronok tuan-tuan. Semua golongan dia layan, kan? Ada orang kadang-kadang tuan-tuan, budak-budak dia anti betul. Jumpa budak, balik. Kadang-kadang pergi masjid pun tak kasih. Tahu sekarang dah boleh belum? SOP belum nanti habis SOP nanti baru boleh lah. Ada tempat ni, cerita bukan masa SOP lah, masa yang ada SOP, tuan-tuan. Asal Pak Haji ni asal nampak budak je suruh balik. La ilaha illallah. Bukan sunnah Nabi. Nabi sayang kan dengan budak-budak, Nabi buat gurau lagi. Nanti ada dalam bab berkenaan gurauan Nabi SAW. Lama lagi, tuan-tuan. InsyaAllah, doa-doa lah, mudah-mudahan sihat. Kita habis kitab ni, tuan-tuan. Baik. Nabi bergurau dengan budak-budak, tuan-tuan. Jadi dengan yang dewasa, yang tua, kan? Orang tua Nabi bergurau, kan? Satu ketika ni, pangkat dia kira macam ibu mertua Rasulullah SAW lah. Pernah Rasulullah kata apa? Dia minta doa pada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak doakan aku untuk masuk syurga? Ini pangkat dia macam mak mentua lah pada Rasulullah. Rasulullah kahwini anak dia. Rasulullah kata apa? Dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tak ada orang tua. Menangis makcik tu. Allah. Menangis. Maknanya makcik tu ingat, makna kata makcik tu tak ada harapan lah masuk syurga, kan? Rasulullah kata, wahai makcik, kenapa makcik menangis? Ya Rasulullah, kamu kata tak ada orang tua dalam syurga. Aku ni kan dah tua. Tidak. Maknanya nanti kita dalam syurga semua umurnya akan kembali muda. Semuanya akan sweet 40. Semua umur 40 je, tuan-tuan. Muda. Muda balik, tuan-tuan. Jangan main-main. Tapi nak muda balik tu banyaklah dia punya. Nak kena ditimbang dulu amal kebaikan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan balik muda. Jadi dalam syurga umur semua dalam sekitar 40-an. Nabi bergurau, nampak? Nabi bergurau, tuan-tuan. Pernah Nabi bergurau, peluk orang dari belakang. Ni ada hamba untuk dijual. Ada hamba untuk dijual. Nabi peluk dari belakang. Lepas ni boleh bergurau macam tu, tuan-tuan. Bawa balik rumah, buat kat orang rumah. Orang terbiat ke apa, orang tua ni tiba-tiba balik peluk dari belakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sunnah Nabi SAW. Baik, kita tengok hadis seterusnya. Hadasana Muhammad bin Bashar, iaitu Al-Abdi. Hadasana Muhammad bin Ja'far. Hadasana Syu'bah daripada Abi Ishaq berkata, aku mendengar Al-Barra bin Azib radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah SAW merupakan seorang yang bertubuh sedang, jauh di antara kedua-dua bahunya,
rambut baginda sallallahu alaihi wasallam lebat sehingga hujung menutupi kedua-dua telinganya. Apabila baginda memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadasana Mahmud bin Ghailan, hadasana Waqi', hadasana Sufyan daripada Abi Ishaq daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang yang rapi pakaian merah yang lebih tampan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki rambut yang memukul-mukul menyentuh kedua-dua bahunya, jauh di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dalam beberapa hadis yang kita baca sebelum ni tuan-tuan. Pertama, Nabi ni tak terlalu tinggi, tinggi rampai sangat, tak. Kemetut pun tidak. Jadi dia sedang-sedang. Sedang-sedang. Kisah yang masuk saya pernah cerita mungkin sebelum ni. Itu sebabnya dalam satu ketika dalam perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kat satu pohon kurma yang condong. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hanya tunduk sikit je. Pasal dia tak tinggi sangat. Mungkin ada sahabat yang katanya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia seorang yang tinggi. Baik. Kalau Sayyidina Rasulullah SAW tak berapa tinggi. Dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat. Dia sedang-sedang. Sedang-sedang tuan-tuan. Baik. Kalau rendah, antara sahabat yang rendah tu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi itu sebab Sayyidina Abdullah ketika mana lalu tu, Rasulullah tadi tunduk, Sayyidina Abdullah tak tunduk. Sayyidina Abdullah steady dia jalan biasa je. Dia tak payah tunduk tuan-tuan. Tapi nak kata hebatnya Sayyidina Abdullah kenapa? Di waktu lain Rasulullah dah wafat, pokok kurma tu dah tak ada, dia lalu situ dia masih tunduk. Bukan, dia lalu tadi walaupun nak ikutkan dia pendek. Dia pendek, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni tadi pendek, tapi dia tetap tunduk juga. Nak ikutkan dia lalu situ kena tunduk tak? Tak payah, pasal apa dia pendek, kan? Jadi tapi dia lalu, dia tunduk juga. Sahabat-sahabat lain tanya, kenapa kau tunduk? Dia kata Rasulullah tunduk. Rasulullah lalu sendiri, Rasulullah tunduk. Nampak sahabat-sahabat yang cinta pada Nabi SAW. Apa Rasulullah buat pun dia buat, walaupun nak ikutkan tak perlu. Tak perlu dia tunduk, tapi dia tunduk juga. Nampak? Sampai kan pohon kurma dah tak ada pun, dia lalu kat jalan tu. Setiap kali dia lalu kat jalan tu, dia tunduk. Pasal dia teringat kisah masa ketika bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi Nabi dia tak putih melepak pucat. Dia putih ada kemerah-merahan sikit. Dia ada orang dia putih melepak, dia pula muka macam pucat-pucat betul. Kan? Ni tak. Nabi SAW dia putih kemerah-merahan sikit. Tuan-tuan. Dan rambut dia tak, makna kata tak terlalu lurus dan tak terlalu kelenting. Kan? Ada dulu kelenting benar tu kan. Itu apa macam Maggi tu kan. Tuan-tuan. Tak, Nabi SAW rambut dia ikal. Tuan-tuan. Jadi dia kata tadi bahu dia antara satu bahu ke satu bahu, makna kata Nabi ni bidang orang dia. Dan orang dia tinggi, makna kata berjalan condong ke depan adalah makna kata Nabi SAW ni laju jalan. Nabi ni orang yang tegap, jalan dia laju. Jalan dia laju tuan-tuan. Orang dia tak terhigi-higi, jalan dia laju. Dan pakai pakaian berwarna merah. Ulama-ulama berkatakan merah ni bukan merah yang striking. Lepas ni cakap merah belaka semua jemaah. Tuan-tuan, dia merah hati, macam merun gitu. Dia bukan merah yang merah striking. Tahu baru cerita. Bukan. Dia merah gelap. Tuan-tuan dan puan-puan Allah. Baik. Tapi lebih keutamaan pakaian adalah berwarna putih lah, khususnya hari Jumaat. Baik. Dan baju merah Nabi ni, jubah merah Nabi ni, kalau tak silap saya ada satu riwayat menyatakan Nabi tak banyak kali pakai. Nabi tak banyak kali pakai. Dia ada pakaian-pakaian yang Nabi kerap pakai dan ada yang tak kerap pakai. Cuma jubah baju Nabi ni, sahabat-sahabat buat tabarruk.
ambil keberkatan Nabi SAW. Jadi contohnya ada seorang sahabat dia ada sakit kulit, gatal-gatal dan sebagainya, maka dipakaikan jubah Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Ini antara kelebihan jubah Nabi SAW. Baik, hadasana Muhammad bin Ismail, hadasana Abu Nuaim, hadasana Al-Mas'udi daripada Utsman bin Muslim bin Hurmuz, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'aim, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nampak kan, tadi Sayyidina Anas bin Malik, ini Sayyidina Ali bin Abi Talib kan. Ini semua sahabat-sahabat yang kecil-kecil selalu bersama-sama Rasulullah SAW. Baik, dia kata apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tebal berisi kedua-dua tapak tangannya. Kerana kedua-dua tapak tangannya, kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar tulang sendinya, bulu dadanya memanjang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan sedikit condong ke hadapan seperti sedang menurun tempat yang tinggi, aku tidak pernah melihat sebelumnya maupun sesudahnya seseorang yang sama seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tangan Nabi, telapak tangan Nabi besar. Telapak tangan Nabi besar. Yang kedua ni begitu juga daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib juga. Apabila menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang di antara kaumnya, rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Baginda sallallahu alaihi wasallam ikal bergelombang. Dia ikal tapi bergelombang. Cantiknya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Tak berapa gitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging, jadi gemuk. Ni yang kita sedih sikit saya ni tuan-tuan. Allah. Dia kata apa? Ulama-ulama kata dada dengan perut sama. Macam boleh buat. Allah, sedih saya tu. Allah. Dada dengan perut sama. Itu Nabi SAW. Dan bukanlah berwajah bulat, wajahnya agak rata, kulitnya putih kemerah-merahan, hitam pekat kedua matanya dan lentik bulu matanya. Allah, tak dapat kita bayangkan macam mana tampannya junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Besar pangkal tulang dan belikatnya, berbadan yang bidang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang memanjang daripada dada hingga ke pusat. Tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua tapak kakinya. Sebab sahabat-sahabat kalau bersalaman berjabat dengan Rasulullah, rasa tebalnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti turun daripada tempat yang tinggi, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling, maka seluruh badannya juga ikut berpaling. Di antara kedua-dua bahunya terhadap khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling pemurah di antara manusia. Nabi suka bersedekah. Ini antara ciri-ciri yang disebutkan Sayyidina Ali. Okey, baik. Belum habis lagi, panjang lagi hadis ni. Kita azan dulu. Kita azan dulu, kemudian kita sambung hadis ni sikit, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati wa Baik, kita sambung sikit tuan-tuan. Kita habiskan hadis ni, kemudian boleh kita solat. Baik. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni sebut lagi apa? Terlalu lembut budi pekertinya, Allah. Dan orang yang paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba akan merasa hormat padanya, dan sesiapa yang pernah bergaul dengannya lalu mengenalinya tentu akan mencintainya. Seseorang yang ingin menceritakan tentang sifat, yakni rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam, akan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang sebelum maupun sesudahnya seseorang seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata dalam mentafsirkan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mumaghridu, terlalu memanjang, dan berkata aku pernah mendengar seseorang Arabi berkata dalam percakapannya, memanjang panah pada satu sama lain atau memanjangkan dengan terlalu panjang. Al-mutaraddid, termasuk sesuatu yang sehingga pendek. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia katakan tadi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, seorang yang bertubuh besar, agung dan mulia, berjiwa besar dan berwibawa. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bersinar-sinar seperti sinaran bulan di malam purnama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang daripada jauh, kalau Nabi datang dengan para sahabat, Nabi ni dia akan, makna kata macam tumpuan utama. Daripada jauh dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lagi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kata atasnya Nabi diiringi oleh awan. Tetapi mana kata Nabi jalan bersama-sama bermusafir dengan para sahabat, daripada jauh dah nampak Rasulullah SAW. Kenapa? Wajah Rasulullah berseri-seri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian baginda SAW merupakan seorang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah, dan lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Dan baginda SAW bertubuh sedang. Baginda SAW memiliki kepala yang besar, rambutnya bergelombang. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membelah rambutnya menjadi dua rambut, disikat belah tengah. Tapi nanti kita akan kupas lagi dalam bab sikat ni. Jika tidak, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinga. Nabi rambut panjang. Nabi rambut panjang. Ada beberapa pun kita akan kupas nanti. Tu sebab tadi kata kadang-kadang Nabi tutup daun telinga, tak nampak ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi Nabi rambut panjang, tak menggerbang tu tuan-tuan. Macam Mak Rock tu dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemas, pakai minyak. Nabi pakai kopiah, kadang-kadang dililit dengan serban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada beberapa cara serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata Nabi pakai serban. Serban ni apa? Ulama-ulama kata iaitu apa-apa kain yang melilit kopiah lah. Ni serban. Baik. Ada satu kaedah lagi yang Nabi SAW pakai. Nabi dah pakai serban, Nabi akan pakai selendang. Nabi akan pakai selendang. Contoh gini. Contoh gini. Baik. Ini biasanya kalau hari ini sunnahnya, biasa orang-orang ulama-ulama daripada Patani selalu pakai babo Ismail sepanjang, babo ulama-ulama daripada Patani. Okey. Ada bermacam pendapat. Ada mengatakan kalau macam gini boleh,
ada lepaskan tak ada masalah. Tapi ada ulama mengatakan sunat dinaikkan sebelah ujungnya ni, naik ke atas bahu. Kenapa? Tak nak tasyabbuh orang-orang Yahudi. Kalau tengok gambar-gambar orang Yahudi beribadat tu dekat tembok ratapan dia tu kan, dia ada pakai kain dia macam gitu, pun belang juga kain dia. Nanti dia letak depan dia macam flower horn dia tu, warna hitam. Tuan, apa benda pun kita tak tahu, kita pakai flower horn pula. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu nanti dia ngangguk-ngangguk lah depan tembok tu. Tuan-tuan tahu tak, itu ibadah sebenarnya tak ada dalam agama dia. Itu adalah rekaan-rekaan belaka. Kan? Apa dia namanya? Dia panggil wailing wall. Asalnya tembok tu apa dia panggil? Tembok tu dia panggil tembok buraq. Tembok buraq. Zaman Rasulullah SAW, makna kata itulah tempat Nabi SAW tambatnya buraq. Datang pula tiba-tiba dia buat satu ibadat pula, meratap dekat tembok tu. Boleh selit-selit pula doa lah kat situ, macam-macam lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam-macam lah. Dia ubah-ubah agama dia. Sebenarnya tak ada. Kalau tengok tanya-tanya pakar-pakar ni, sebenarnya tak ada ibadah kat situ, tuan-tuan. Baik, jadi itu antara sifat Nabi SAW. Okey, kita habiskan sikit lagi hadis ini, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW, apabila baginda SAW berpaling, maka baginda seluruh badannya juga ikut akan berpaling di antara kedua-duanya bahu. Baik, contohnya, kita nampak macam tak ada benda, tuan-tuan, macam kecil je. Sebenarnya Nabi meraihkan siapa saja. Macam contohnya orang panggil saya kan, Nazirul. Nabi SAW kalau ikut kalau kita apa benda? Betul tak? Kalau kita gitu je kan, kita tulis sikit, mana? Nak apa? Tak. Tapi nampak Nabi punya adab, Nabi punya akhlak, Nabi akan berpalingkan seluruh tubuh dia. Maknanya kata Nabi raihkan panggilan para sahabat. Allahu Akbar. Itu dia, kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Betul tak? Orang panggil kita dari belakang kan, pusing menghadap orang yang panggil tu. Allah. Ini kadang-kadang toleh pun tak nak. Lain kali. Aku nak cepat. Pusing pun tak nak. Tuan-tuan, jangan cakap orang lain tentang yang kat depan ni pun sama. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan jenis pada Allah. Baik. Nampak Nabi terlalu lembut budi pekertinya, orang yang paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang melihat baginda tiba-tiba akan merasa hormat, dan sesiapa yang pernah bergaul lalu mengenalinya tentu akan mencintainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah hebatnya Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara kedua-dua keningnya terdapat urat yang terkeluar ketika marah. Pasal putih sangat muka dia, nampak urat-urat tu. Tuan-tuan. Kemudian puncak hidungnya lebih mancung, janggutnya tebal. Janggut tebal. Nabi misai dengan janggut, misai ditipiskan. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab dia cukur misai, dia tebalkan janggut. Nabi janggut tebal. Sunnah janggut tebal, tuan. Tuan-tuan, panjang juga ni, kita habiskan sikit ni, tuan, lagi dan habis ni. Kemudian baik, kemudian semua lebih kurang samalah, seperti mana yang lain-lain, insya-Allah. Dan Nabi SAW berjumpa seseorang, baginda akan mulakan dengan salam. Nabi yang pertama. Setiap kali sahabat-sahabat cuba nak jumpa Nabi SAW, setiap kali jumpa je sahabat-sahabat nak cuba mulakan dia dulu beri salam. Kan? Pergi jalan-jalan jumpa, Assalamualaikum. Rasulullah yang beri salam dulu. Tak sempat dia nak ucap salam. Kita cuba, tuan-tuan. Boleh jumpa kawan-kawan kita kat mana-mana terserempak, kita cuba beri salam dulu. Itu masya-Allah, tabarakallah, sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi hadis-hadis berkenaan dengan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tak lain tak bukan, semoga kita baca hadis-hadis ni nak pupuk semangat kecintaan kita, sayang kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan juga dapat aplikasikan diri, tuan-tuan.
Tadi dia kata apa tadi, ciri-ciri perut Nabi tadi tuan, dada dengan perut sama rata. Bolehlah azam ikut sunnah Nabi tuan-tuan. Lagi-lagi yang kat depan ni tuan-tuan, kena azam betul-betul. Boleh enggak? Kita sama-sama cuba tuan-tuan. Tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.